mutasyabihat dengan makna yang layak bagi Allah Ta'ala. Dia bukan takwil ni. Takwil ni ada makna boleh datang dengan makna yang salah, boleh datang dengan makna yang betul. Okey, Muhammad kembali kepada Muhammad Abdul Wahab. Kenapa dia mengkafirkan Muhammad Abdul Wahab itu sendiri? Bukan Wahabi saja. Ya. Saya kaji tengok sebab dia amat tidak munasabah. Contohnya dia sebut Ibnu Fairuz, Ibnu Suhaim, ulama Hambali pada zaman dia kafir, murtad. Sebab dia apa? Sebab dia kata ulama itu menghina agama Allah. Saya kata betul ke macam itu? Bila kita kaji kitab-kitab ulama, terjemah tentang ulama, Ibnu Suhaim dan sebagainya, mereka adalah orang yang wara, di kalangan mereka qadi, mufti. Adakah ma'un, orang Arab Mesir, adakah boleh diterima seseorang yang bergelar ulama yang hebat, yang memperjuangkan Islam, tiba-tiba dikatakan menghina agama Allah? Kita nak tuduh orang padan-padan lah, jangan terlalu saya tak boleh juga macam saya. Kalau saya menolak fahaman Wahabi, saya tak boleh kata Wahabi ni kata Allah Ta'ala gila, sedangkan Wahabi tak kata pun itu. Kita tak boleh menyandarkan kepada musuh apa yang musuh tak sebut. Sekadar apa yang dia sebut, itu yang kita, kalau salah benda yang dia sebut, itu yang kita tolak. Tapi dia begitu, dia kata. Dan dia tak datangkan bukti. Dia tak kata, okey, si fulan berkata dalam risalahnya dan nasnya begini, dan ini adalah perkataan yang boleh menyebabkan dia jatuh kufur. Dia tak sebut macam tu. Dia tak sebut bukti, dia tak nyatakan bukti, dia sebab dia pun dipertikaikan, ada nazar di situ. Jadi Imam Fakhruddin Ar-Razi, ulama tafsir, tafsir yang terkenal, ada kitab tafsir yang ditafsirkan itu oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Imam Razi itu ulama tafsir dihukum kafir oleh Muhammad bin Abdul Wahab sendiri. Benda ni kita tak nak kafir. Lepas tu dia hebat pula tu, dia hukum kafir, dia kata ijma' ulama kafir. Okey, begitu juga tokoh-tokoh yang datang selepas daripada itu, lebih kurang samalah, cepat sangat menghukum orang lain sebagai kafir. Jadi pertama sekali tadi kita sebut masalah akidah yang membawa tashbih pada Allah Azza wa Jalla, boleh membawa kepada itu. Keduanya masalah takfir, ketiganya masalah tabdi', menghukum bid'ah, tabdi' bighairi haqq. Saya setuju banyak perkara bid'ah, dan kita membid'ahkan perkara yang bid'ah. Bila kita kata perkara ini bid'ah, begitu maknanya dia adalah cela. Contohnya orang tambah dalam solat dia, solat zuhur jadi 5 rakaat. Bid'ah ke tidak bid'ah? Maka bid'ah. Ini kita kata bid'ah, kita lawan. Tapi kalau perkara itu boleh dibincangkan lagi, kan? Bukan tambahan pada agama. Dia adalah sesuatu amalan-amalan, adat-adat yang tidak bercanggah dengan Quran dan hadis. Tak perlulah kita terlalu agresif menghukum orang tu sesat, ahli bid'ah dan sebagainya. Okey. Fahaman Wahabi juga boleh diketahui melalui kitab mereka Fathul Majid Syarah Kitab At-Tauhid. Okay, dalam buku ini Kitab At-Tauhid adalah kitab yang ditulis oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Di sini Muhammad bin Abdul Wahab dengan jelas, subhanallah, dia menghukum kita Asy'ariyah, Ahli Sunnah wal Jamaah Al-Asy'ariyah. Asy'ariyah ni adalah mereka yang mendalami ilmu yang disusun oleh para ulama yang beramal dengan Asy'ariyah lah, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Okey, di sini dia sebut apa? Ni Muhammad Abdul Wahab sini sebut. Dia kata, kita bertauhid, dia kata apa? Kita mesti isbatkan sifat bagi Allah Ta'ala. Saya kata Ahli Sunnah wal Jamaah memang isbatkan sifat bagi Allah Ta'ala. Tidak ada di kalangan ulama Ahli Sunnah wal Jamaah Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah yang tidak mengisbatkan sifat bagi Allah Ta'ala. Semua isbatkan. Kalau ianya adalah sifat Allah Ta'ala, kita kata ianya sifat Allah Ta'ala. Tapi kalau dia bukan sifat Allah Ta'ala, maka kita tak boleh kata itu adalah sifat Allah Ta'ala. Contohnya surah. Contohnya surah ni picture, gambar, bentuk, rupa. Ini tidak boleh disandarkan kepada Allah Azza wa Jalla, kerana berbentuk itu, berupa itu adalah sifat bagi makhluk. Manakala hadis-hadis yang seolah-olah membawa kepada makna Allah Ta'ala yang mempunyai bentuk, rupa, surah, maka hadis itu hendaklah ditafsirkan dengan makna yang layak bagi Allah Azza wa Jalla. Jadi kita kata Ahli Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah khususnya, Asy'ariyah mengisbatkan sifat bagi Allah Ta'ala bukan sahaja 20 yang 13 tu yang kita kata Asy'ariyah ni sifat
isbatkan sifat bagi Allah Ta'ala 13 dengan 20 je. Tidak. Yang 13, 20 tu yang wajib kita belajar ni. Yang lain banyak lagi sifat Allah Ta'ala. Bukan itu sahaja. Tapi malangnya selepas itu dia seolah-olah menghukum kafir golongan Al-Asy'ariyah ini. Dia kata apa? Khilafan lil Asy'ariyatil Mu'attilah. Kita kata dia menyebut Muhammad Abdul Wahab dah sebut, kami sebabkan sifat bagi Allah Ta'ala berbeza dengan Asy'ariyah yang Mu'attilah. Mu'attilah ni maknanya yang menafikan sifat. Dia menyandarkan golongan Asy'ariyah ni menafikan sifat Allah Azza wa Jalla, sedangkan tidak begitu. Dia tidak menafikan sifat bagi Allah Azza wa Jalla, sama ada ditakwil dengan makna yang betul ataupun ditakwil secara ijmali, iaitu tidak pegang secara zahir. Okey, lagi daripada kitab yang sama, Muhammad bin Abdul Wahab. Dalam kitab ini kita tengok hadis-hadis pun banyak dipertikaikan. Fathul Majid. Ya. Fathul Majid ni syarah kepada kitab Tauhid. Fathul Majid ni karangan syarahan oleh cucu dia. Cucu dia yang bernama Syekh Abdul Rahman bin Hasan Ali Syekh. Kalau tengok Ali Syekh tu ahli keluarga Muhammad bin Abdul Wahab lah, yang ditahqiqkan buku ini oleh Abdul Aziz Abdullah bin Baz. Ada masuk lagi? Maaf, tadi surat apa? Okey. Syairah kafir. Syairah. Okey, pada muka surat 174. Tanya terus kalau nak maklumat tanya terus. Yang takfir Mu'attilah tu tadi. tu Okey, saya sambung. Dan bila kita lihat risalah Muhammad Abdul Wahab yang dinukilkan dalam kitab Ad-Durarus Saniyah fi Ajwibatil Najdiyah, ada risalah Muhammad Abdul Wahab ditulis, disebut di situ Mu'attilah siapa? Mu'attilah adalah golongan yang menafikan sifat Allah Ta'ala dan mereka itu kafir, bahkan lebih teruk daripada musyrik. Mu'attilah itu siapa? Untuk kita definisikan, bila dikata Asy'ariyah itu adalah Mu'attilah, Mu'attilah itu siapa di sisi dia? Mungkin Mu'attilah ni orang baik ke orang jahat ke, kita tak tahu kan. Jadi dia adalah di sisi Muhammad Abdul Wahab, Mu'attilah ni adalah golongan yang lebih teruk daripada musyrik. Ini mengkafirkan Asy'ariyah. Okey. Dia mengkafirkan ramai ulama Semasa Abu Bakar ada following dia besar ke, dia banyak ke, atau Okey. Dia dapat tapuk pemerintahan. Dia dapat rapat dengan pemerintah. Dia dapat pemerintah ni ramai ke tak ramai ke, ada tentera, dia kuatlah di situ. Di Syria pun kuat lagi sekarang. Okey. Lebih banyak yang kita nak baca. Begitu juga dia dalam buku ini cucu dia menghukum Burdah yang disebut sebagai ya akramal khalqi mali man aluzu bihi siwaka inda hululil hadith al-amami. Burdah ini ditulis oleh Al-Busiri. Dihukum ianya juga sebagai syirik dan kafir. Dan dalam matan kitab Tauhid itu disebut, dia kata dia baca benda yang sama dia tulis benda yang sama. Dia kata syair ini adalah syair yang menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Nida padanya nida. Ini mengkafirkan Imam Al-Busiri. Walaupun dalam risalah yang lain dia kata aku tak kafirkan, tapi teks dia sendiri membawa makna kepada itu. Tujuan dia bukan kita nak kutuk dia, maki dia, hamun dia, apa bila Muhammad Abdul Wahab ni telah pakai, bukan yang tu. Tapi kajian ilmiah, apa yang disilap tu kita tolak, apa yang disalah tu kita yang pakai. Kemudian di dalam kitab Fathul Majid itu sendiri dia sebut apa? Tentang qiyamul hawadith bagi Allah Ta'ala, berlaku perkara baru bagi Allah Ta'ala. Ini tak boleh terima yang ni. Sebab apa? Sesuatu yang baru berlaku pada Allah Ta'ala, ini tidak pernah disebut dalam Quran ataupun hadis. Mana ada dalam Quran ataupun hadis kata Allah Ta'ala ini berlaku baginya perkara yang baru. Tapi disebut di sini qiyamu hawadith bihi ta'ala. Jadi nukil kata Ibnu Taimiyah. Ustaz, Ya saya. boleh baca ayat tu sikit ya. Okey, panjang ayat dia. Boleh baca. Nanti akan ambil buku ni. Ambil buku ni. Ambil buku ni boleh baca ke. Belum ambil. Kita tengok nanti.
Okay, begitu juga dia menukilkan kenyataan-kenyataan yang menyebut Allah Ta'ala ini istawa alal arsyihi bizatihi. Dia kata Allah Ta'ala ini beristawa atas arasy dengan zatnya. Zat Allah Ta'ala itu istawa atas arasy. Ini tidak pernah disebut oleh ulama salafus salih. Dan dalam Quran pun tak ada menyebut Allah Ta'ala Ar-Rahmanu ala arsy istawa ataupun zatullah ala arsy istawa. Tidak pernah kata zat Allah Ta'ala itu berada di atas arasy. Banyaklah dalam kitab Fathul Majid. Bahkan di sini dia mengkafirkan ahli Mesir, ahli Syam, ahli Hijaz. Dia kata ahli Hijaz ni sembah patung-patung, sembah kubur. Ahli Mesir juga Badawi. Ada contoh tasbih kata boleh dia menganggota atau menyisim ke duduk atau apa ke. Siapa dia? Muhammad dalam Al-Wahhab. Fathul Majid. Dalam Fathul Majid, itulah dalam bab zat tadi. Okey. Itu dalam bab akidah tu. Itu satu. Kemudian dalam risalah dia disebut, risalah tauhid Muhammad Al-Wahhab disebut bahawa istawa tu maknanya istiqrar. Okey. Saya ada masa sikit lagi. Sekejap lagi. Elah ni. Okey, ni kumpulan apa yang dia kumpulkan oleh kenyataan, daripada kenyataan Muhammad dan Al-Wahhab dan juga kenyataan tokoh-tokoh yang menggerakkan fahaman Wahabi yang kita sanggah lah. Contohnya apa? Contohnya dia kata dia bawa satu riwayat riwayat yang dia letakkan pada bab sifat, mesti beriman dengannya, iaitu yang berbunyi idza jalasa rabbu 'alal kursi. Habis kat situ ya. Idza jalasa rabbu 'alal kursi. Dia kata hadis Waqi' an Israil. Hadis Waqi' daripada Israel dengan hadis apabila Tuhan itu duduk di atas kursi. Ni duduk atas kursi pula. Sebelum ni ada yang kata duduk di atas arasy. Okey. Nas ini dibawa untuk orang yang membacanya beriman dengannya. Dia kata mesti beriman dengannya. Kamu boleh tengok nanti dalam kitab sama juga Fathul Majid. Kalau tidak beriman ni macam mengingkar sifat Allah Ta'ala. Sedangkan duduk itu, bila kata Allah duduk atas kursi itu kita tak boleh terima lah. Duduk atas kursi. Bahkan ini bukan hadis Nabi pun. Dia bukan hadis Nabi pun. Nasiruddin Al-Albani. Albani ada sini? Tak ada. Nasiruddin Al-Albani menyatakan bahawa hadis ini mungkar. Dia kata dia, hadis ini riwayat dia memang mungkar. Kata Allah Ta'ala duduk atas kursi ni. Sebab saya bawa ulama lain nanti susah pula kan. Dia bawa Al-Albani. Begitu juga dia bawa satu riwayat, idza jalasa tabaraka wa ta'ala ala kursi sumi'a lahu atitun ka atitir rahlil jadid. Yang menyatakan apabila Tuhan duduk di atas kursi, maka kedengaran bunyi tu benda baru. Kalau kursi yang baru kita duduk bunyi itu kan. Ini bukan hadis Nabi. Bukan hadis Nabi kan? Bukan hadis Nabi pun. Ini diriwayatkan daripada Umar yang dikatakan menyebut benda ini daripada Umar. Dan sebelum Umar tu siapa yang riwayat? Ya, seorang lelaki bernama Abdullah bin Khalifah. Abdullah bin Khalifah adalah perawi yang tidak dikenali, tidak masyhur. Ibnu Katsir kata tidak dikenali, Az-Zahabi kata tidak dikenali siapa Abdullah bin Khalifah ni. Jadi kita nak jadikan itu sebagai perkara berkaitan dengan akidah yang membawa kepada tajsim tu tadi yang kita hukum, tasybih tu tadi. Bila kata Allah Ta'ala ini duduk atas arasy. Okay, kemudian mereka juga marah orang yang kata Allah Ta'ala ini tidak jisim. Kita ahli sunnah wal jamaah kata Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk, tidak bertempat, bukan jisim. Jisim ni apa dia jisim ni? Jisim ni nama orang ke, awet ke, boleh kahwin ke, tak boleh kahwin ke, boleh makan ke. Jisim ni adalah sesuatu yang terkumpul daripada dua jauhar. Jauhar tu apa pula? Makhluk Allah Azza wa Jalla yang paling kecil sekali namanya Jauharul Fard. Dia kumpul jadi jisim, maknanya makhluk lah. Bila kata Allah Ta'ala itu jisim, maka menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Jadi kita nafikan, kita kata Allah Ta'ala bukan jisim. Dan ini adalah akidah imam ulama salafus salih seperti Imam Abu Hanifah dalam kitab Fiqhul Akbar. Dia kata apa? Wa innahu laysa bijismin. Allah Ta'ala itu bukanlah jisim. Jadi kita nafikan jisim bagi Allah Ta'ala itu tidak ada masalah lah. Allah Ta'ala bukan jisim, Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Tapi dalam kitab mereka yang mendukung fahaman Wahabi ini oleh Abdul Aziz Abdullah bin Baz, dia kata apa? Nafi jisim tu semua, nafi jisim semua itu adalah sesuatu yang mazmum. Sesuatu yang mazmum, sesuatu yang dicela. Dicela apa? Bahkan dia kata apa? Bukan di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Ada teks yang dia mengatakan yang
Ustaz kata dia ada teks Arab di sini atau teks yang apa Bimbas kata Yes. ni dia rak pada Sabuni. Saya kalau baca ni ambil masa sebenarnya. Boleh. Dia kata zakara thumma zakara Sabuni hadallahu tanzih Allah hadahu Allah tanzih Allah subhanahu anil jism. Sabuni dia kata Allah Taala munazzah anil jism. Wal hadaqah was simah wal lisan, mata hitam, gegendam, lidah, hanjarah, benda yang rongkong. Ibn Baz dia rak pada Sabuni sebab Sabuni kata Allah Taala ni bukan jisim. Dia kata apa? Wa hadza laysa bi madhhabi ahli sunnah. Menafikan jisim bagi Allah Taala itu bukan madhhab ahli sunnah jamaah. Kita kata ahli sunnah jamaah antaranya Imam Abu Hanifah sebut. Dalam kitab Fiqhul Akbar. Dia kata Allah Taala bukan jisim. Bahwa dia kata apa? Bal huwa min aqwali ahli al-kalami mazmum. Dan banyak lagi kenyataan dia yang mengkritik orang menafikan jisim. Faham? Yang menafikan jisim bagi Allah Taala. Okey, begitu juga beberapa tokoh fahaman yang dikatakan menggerakkan fahaman Wahabi ini seperti Muhammad Ahmad Bashmir. Dia sebut apa dalam kitabnya yang tadi yang pasal Bimbas tadi, dalam kitab Tambihat Hama ala ma katabahu Syekh Muhammad Ali Sabuni fi sifatillah azza wa jalla, ditulis oleh Abdul Aziz Abdullah bin Baz. Okey, Muhammad Ahmad Bashmir ni di antara mereka yang menghidupkan gerakan Wahabi lah. Kita tahu macam mana orang tu menghidupkan gerakan Wahabi tu. Macam mana nak tahu? Antaranya dia sering mengambil ayat-ayat mutasyabihat secara zahir. Secara zahir ni literal macam tu. Okey. Begitu juga mereka sering menghukum kafir bagi orang yang ataupun syirik bagi orang yang tawassul, tabarruk. Sedangkan tabarruk itu tabarruk dengan kesan Nabi Muhammad SAW itu diharuskan. Bahkan Imam Ahmad kata apa? Apabila ditanya kepadanya seseorang lelaki pergi dekat mimbar Rasulullah, sapu dekat mimbar tu, sapu ambil berkat. Kemudian dicium dekat mimbar Rasulullah tu. Rasulullah dah wafat dah. Kemudian dia buat perkara yang sama pada kubur. Apa hukum dia? Kata Imam Ahmad, la ba'sa bi dzalik. Tak ada masalah, tak kufur, tak syirik. Kawannya Muhammad cakap kawannya kita awal. Saya akan bawa insya-Allah. Okey. Okey, kemudian gerakan yang menghidupkan fahaman Wahabi seperti Abdul Karim bin Salih Al-Humain, orang tokoh daripada Saudi juga. Dia kata bahawa api neraka ini akan fana. Api neraka ini akan hilang. Sedangkan dalam Quran sebut khalidina fiha abada la yajiduna waliyan wala nasira. Orang kafir dimasuk neraka, dia akan diazab dalam neraka selama-lamanya. Neraka itu tidak akan fana. Tapi mereka kata bahawa api neraka ini akan fana. Fana ni maknanya hancur. Begitu juga mereka mendakwa bahawa Allah Ta'ala ni bersifat dengan sifat surah. Orang Wahabi ni kata apa? Allah Ta'ala ini ada surah bagi dia, rupa. Surah ni apa? Rupa, bentuk. Dalam kitab mereka Aqidatu Ahlul Iman fi Khalqi Adam ala Suratul Rahman oleh At-Tuwaijri. Dan kitab ini telah diberikan kata luarnya oleh Bin Baz. Dia bawakan nas-nas daripada hadis, kemudian ditafsirkan kononnya surah itu, rupa bentuk itu sifat Allah Ta'ala. Dia kata tidak ada di kalangan ulama salafus salih yang kata Allah Ta'ala itu bersifat bentuk dan rupa. Yang ada bentuk dan rupa ni adalah pada makhluk. Manakala hadis-hadis yang nampak macam itu, maknanya tidak boleh ditafsirkan sedemikian. Kenapa? Kerana bentuk adalah sifat Allah dan sifat makhluk. Bentuk itu ataupun surah itu adalah sifat makhluk. Dia nukilkan di sini kenyataan daripada kitab Taurat. Dia kata apa? Kitab Taurat yang muharrafah yang telah ditukar-ganti, dia sebut Allah Ta'ala berfirman, sanakhluqu basharan ala suratina yushbihuha. Kami akan cipta manusia ini atas bentuk kami menyerupainya. Ini kita kata ibarat ini adalah ibarat yang menyandarkan sifat surah bagi Allah Azza wa Jalla. Ada banyak lagi dah fahaman Wahabi ini. Contohnya dalam kitab Majmu' al-Mufid min Aqidah Tauhid, menghukum ulama-ulama sufi ataupun golongan sufi ini mesti diperangi. Dia kata apa? Ayyuhal muslimun la yanfa'u islamakum illa idza a'lantumul harb.
asy-sya'wa ala hadhihi at-turuq. Tarikat-tarikat ni hendaklah diperangi sebelum kamu memerangi orang Yahudi. Wa qadaitum 'alaiha fa akhrajtumuha min baini junubikum wa min qulubikum wa majalisikum wa mujama'atikum wa masajidikum wa zawayakum haribu qabla an tuharibul yahud. Janganlah hulu macam tu. Tarikat ni ada yang betul, ada yang salah juga. Tapi jangan diumumkan. Dia kata perangi orang yang tarikat ni. Kalau dengan tarikat ni mesti diperangi. Sebelum kamu nak berperang dengan Yahudi, serang dulu orang tarikat ni. Oh, macam itu sekali. Ini kena susah sikit nak terima lah. Dah banyak lagi lah. Saya lebih suka hewar. Okey, saya nak jawab soalan tadi. Iaitu di mana Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan tidak ada masalah untuk tawarruk. Kalau ada soalan boleh tulis ke apa. 5 minit. Sikit lagi lah. Boleh faham Boleh faham. Okey, Okey, jadi apa yang saya nak sebut sebenarnya adalah apa yang berlaku, percanggahan, perbezaan antara ahli sunnah wal jamaah yang kita kaji, iaitu golongan Asy'ariyah, Al-Maturidiyah. Pertama sekali dalam masalah sifat Allah Ta'ala, kemudian cepat sangat mengkafirkan orang lain, kemudian dalam masalah cepat dengan membid'ahkan amalan-amalan umat Islam yang ada dalil. Itu sebenarnya masalah kita. Kemudian kita selain daripada kita mengatakan Allah Ta'ala ini tak sama dengan makhluk, ada tanpa bertempat, kita juga mengisbatkan sifat-sifat Allah Ta'ala yang lain, seperti istawa. Kita kata Allah Ta'ala, antara sifat Allah Ta'ala adalah istawa, tapi bukan dengan makna zahirnya, ta'yinnya, duduk dan sebagainya. Tidak. Kita pun kata Allah Ta'ala bersifat dengan sifat yadun, tapi bukan makna tangan anggota. Tidak. Kita pun kata Allah Ta'ala wajhun, bersifat dengan sifat wajhun, tapi bukan makna wajah begitu. Boleh tolong bagikan cara-cara yang diajar oleh Rasulullah SAW, cara-cara bertawassul? Tawassul. Okey. Fahaman Wahabi biasanya mereka menolak tawassul. Bahkan mereka kata bahawa tawassul ini memang syirik lah bagi dia. Bagi fahaman Wahabi, tawassul ini adalah syirik. Sebenarnya tawassul itu silap faham, padanya boleh menyebabkan orang lain hukum amalan tawassul ini sebagai syirik. Sedangkan tawassul itu bukan maknanya kita minta pada Nabi ataupun wali, kita minta pada Allah Ta'ala. Dan tawassul ini kita doa pada Allah Ta'ala dengan mewasilahkan orang-orang yang mulia seperti Nabi, orang-orang yang salih. Perkara ini diajar dalam hadis. Ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabarani dalam Mu'jam Saghir. Mu'jam Saghir dia, Rasulullah didatangi oleh seorang yang buta. Kemudian dia mengadu kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah kata, engkau pergi ambil wudu, keluar, ambil sembahyang, kemudian sembahyang 2 rakaat, kemudian baca doa tawassul yang berbunyi, Allahumma inni as'aluka wa atawassalu ilaika bi nabiyyikal amin nabiyyir rahmah ya Muhammad inni atawassalu bika ila rabbi lituqda li hajati fasami hajatak. Yang bermaksud doa tu dia ajar oleh siapa? Rasulullah ajar. Yang berbunyi, ya Allah ya Tuhanku, sesungguhnya aku memohon kepadamu, Allahumma inni as'aluka wa atawassalu, dan aku bertawassul kepadamu dengan nabimu, tawassul dengan Nabi Muhammad. Siapa yang ajar doa? Nabi Muhammad sendiri. Kemudian sebutlah ya Muhammad, sebut nama, seru nama Nabi Muhammad, ya Muhammad. Kemudian nyatakanlah hajat kamu. Sahabat Nabi tadi yang buta tadi, bila dia dah ambil wudu, kemudian solat yang dinamakan solat hajat, selepas daripada itu dia beri salam, dia baca doa tadi, kemudian dia sapu saja, terus matanya boleh melihat. Mula dia buta, tak boleh melihat, kemudian boleh melihat berkat daripada doa yang diajar oleh Nabi. Dan doa itu adalah doa tawassul. Dan doa tawassul ini diharuskan
dan tidak boleh dikatakan orang yang beramal dengan doa tawassul ini adalah syirik, kafir, menyembah wali itu, menyembah nabi itu. Tidak, dia minta pada Allah Ta'ala tapi mewasilahkan dengan para anbiya. Ada tak riwayat asar mauquf mungkin yang menceritakan yang sahabat Nabi bertawassul dengan Nabi selepas Nabi wafat? Selepas Nabi wafat, itu Nabi masih hidup kan? Ada tak? Okey, ada satu riwayat yang dinyatakan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari bahawa ada seorang lelaki yang bernama sahabatlah Bilal Al-Harith Al-Muzani nama dia, sahabat. Dia pergi ke kubur Nabi, kemudian dia sebut, ya Rasulullah istasqi li ummatika fa innahum qad halaku. Dia minta pada Rasulullah terus macam itu. Itu diriwayatkan daripada sahabat Nabi juga. Jadi kita katakan jangan cepat. Apa yang saya nak sebut di sini, kalau tak nak tawassul, nak direct terus minta pada Allah Ta'ala, problem, tidak ada masalah. Tapi jangan kafirkan orang yang bertawassul, kecuali kalau orang itu doa dia minta pada si tuan kubur dengan kepercayaan dia si tuan kubur itu yang mencipta kemanfaatan dan menjauhkan kemudaratan. Ini kufur lah. Kalau macam itu kufur. Begitu juga kalau tawassul dengan benda-benda yang tidak mulia seperti berhala, benda-benda patung dan sebagainya, tawassul dengan benda yang syirik itu jadi syirik. Tapi yang tawassul dengan cara yang syar'i ini tidak ada masalah, dan kita nak sebut jangan hulu dalam mengkafirkan orang lain. Okey, 10 minit lagi. Okey. Saya sambung tadi, kita menisbatkan sifat bagi Allah Ta'ala seperti istawa, yadun, wajhun dengan makna yang layak bagi Allah Ta'ala. Bukan makna zahir. Zahir ni duduk begitu, tidak. Bukan makna istiqrar, tidak. Begitu juga yadun bukan makna anggota. Begitu juga wajhun bukan dengan makna anggota. Bahkan Imam Ahmad bin Salamah At-Tahawi dalam kitab Aqidah Tahawiyah dia disebut apa? Wa man wasafa Allah bi ma'nan min ma'anil bashar faqad kafar. Bagi siapa yang menyifatkan Allah Ta'ala dengan makna di antara makna manusia, maka boleh kufur dia. Sebab tu kita kena berhati-hati nak sifatkan Allah Ta'ala ni. Yang kita kata Allah Ta'ala ni ada kaki. Ni faham Wahabi begitu. Dia kata sifat Allah Ta'ala adalah berkaki. Bahkan dia kata apa? Sifat kaki ni, Allah Ta'ala ni ada 2 kaki, kata dia. Kaki itu adalah sifat zat bagi Allah. Ini masalah besar di sisi ulama tauhid. Bagaimana dia kata kaki itu adalah satu sifat zat bagi Allah Ta'ala? Walaupun dalam hadis ada sebut hatta yada'u rabbul izzah qadamahu, tak sebut pun qadam itu, kaki itu adalah sifat bagi Allah Ta'ala, dan juga tidak sebut ianya adalah sifat zat bagi Allah Ta'ala. Kita masalah kita sebenarnya dengan fahaman Wahabi ni dari segi akidah asma' wa sifat ni, mereka seolah-olah menyandarkan seolah-olah kesemua idafah bagi Allah Ta'ala itu adalah sifat. Kebanyakan idafah bagi dia adalah sifat. Di kalangan fahaman Wahabi mengatakan dalam hadis sebut sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli, zil Allah. Zil itu adalah bayangan Allah, kalau diterjemahkan begitu. Tapi dia kata apa? Fahaman Wahabi kata ianya adalah sifat bagi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ni sifat ni berbayang-bayang, ada bayang. Siapa yang sebut? Bin Baz dalam fatwa dia. Ini seolah-olah menyamakan Allah Azza wa Jalla dengan makhluk. Begitu juga dengan surah, dengan kaki. Kita sebut bahawa bukan semua yang dalam Quran hadis tu yang ada idafah kepada Allah Ta'ala itu sifatnya. Bukan semua. Allah Ta'ala sandarkan pada dirinya ruh. Wa nafakhtu fihi min ruh. Aku tiup pada Isa, Nabi Isa itu ruh aku. Adakah makna Allah Ta'ala ada ruh? Tidak. Allah Ta'ala sandar kepada dirinya roh, tapi bukan makna Allah Ta'ala itu bersifatnya sifat roh. Allah Ta'ala sandar kepada diri dia bait, wa tahhira baiti, rumah aku. Bukan maknanya Allah Ta'ala ada rumah. Sandaran, bukan semua sandaran idafah itu adalah sifat Allah Ta'ala. Dia mesti dikaji dan menilai berdasarkan disiplin ahli sunnah wal jamaah. Masalah fahaman Wahabi ni, dia seolah-olah semua yang disandarkan kepada Allah Ta'ala itu adalah sifat Allah Ta'ala. Seolah-olah begitu. Surah, bentuk, maka dia kata tu Allah Ta'ala ni ada bentuk. Sedangkan ahli sunnah jamaah bukan begitu kaedahnya. Kalaulah begitu kaedahnya, banyaklah sifat Allah Ta'ala ini yang lemah disandarkan kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sandarkan pada dirinya naqah, maknanya unta betina. Naqatullah,
Adakah maknanya Allah Ta'ala ni bersifat dengan sifat unta? Tidak. Dalam hadis Qudsi juga, Sahih Muslim, Rasulullah menyatakan firman, hadis Qudsi, firman Allah Azza wa Jalla, ya abdi maridtu, wahai hambaku, aku sakit. Kamu tak